لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada pagi ini kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi menunaikan salat fardu subuh berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan juga doa yang kita lafazkan ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita nak melihat satu hadis daripada kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, iaitu pada hadis yang ke-29. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala: wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. An qala, dia kata, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia telah berkata. Dan dalam hadis yang kita nak baca pada pagi ini, ianya adalah daripada Sayyiduna Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ni, beliau adalah di antara as-sabiquna al-awwalun. Dia adalah orang yang antara orang yang awal-awal memeluk agama Islam. Dia di antara sahabat yang awal
menerima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ni berasal daripada Yasrib. Yasrib adalah nama lama bagi kota Madinah. Lah ni kita panggil dia sebagai Al-Madinah. Kalau dulu sebelum daripada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bumi Madinah tu dinamakan sebagai Yasrib. Dan Muaz bin Jabal ni pula adalah daripada golongan Ansar, kerana dia adalah orang yang berasal daripada Madinah Al-Munawwarah. Dan juga Muaz bin Jabal ni disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang afqah al-halalu wal haramu. Dia adalah orang yang sangat-sangat faham berkenaan dengan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah dan juga yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu Sayyiduna Muaz bin Jabal ni, beliau tergolong dalam salah seorang daripada fuqaha, orang-orang yang faqih daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, masya-Allah, Muaz bin Jabal ni dia ada package dia. Package macam mana? Muaz bin Jabal ni orangnya sangat-sangat segak. Kemudian matanya itu warna dia warna coklat. Dan Masya Allah, ni nak menunjukkan kepada ketampanan Muaz bin Jabal. Dan tuan, ditambah pula adalah tampan. Kemudian beliau ni adalah seorang yang faqih, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muaz adalah orang yang paling faham berkenaan dengan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Muaz bin Jabal ni juga antara sahabat yang paling dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada satu hari ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama-sama dengan Muaz bin Jabal, kemudian Nabi pun pandang kepada Muaz bin Jabal ni. Dan tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muaz, inni uhibbuka ya Muaz." Wahai Muaz, aku ni sangat-sangat kasih kepada engkau wahai Muaz. Qul, maka katakanlah wahai Muaz, aqabas salawat, setiap kali lepas daripada sembahyang. Dan tuan, kerana kasihnya Nabi SAW ni kepada Muaz bin Jabal, akhirnya Nabi SAW memberikan satu zikir dan juga satu doa kepada Muaz bin Jabal. Dan tuan, kata Nabi SAW, wahai Muaz, kamu sebut zikir ni, kamu baca doa ni tiap-tiap kali lepas daripada sembahyang. Dan tuan, kita pakat-pakat beramal dengan zikir ataupun doa ni. Doa ni kata Nabi SAW, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan tuan, ni merupakan satu doa yang biasa kita baca. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan tuan, apa dia punya makna dia? Ya Allah, tolonglah aku untuk ingat kepada Engkau ya Allah. Dan tu pertama, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Ya Allah,
tolonglah juga aku supaya aku boleh bersyukur kepada Engkau ya Allah, wa husni ibadatik ya Allah. Tolong juga aku supaya aku ni dapat memperbaikkan ibadat aku kepada Engkau ya Allah. Dan ini merupakan satu doa yang amat-amat baik untuk kita amalkan. Kenapa? Kita nak minta tolong daripada Allah Subhanahu wa taala supaya dipermudahkan segala urusan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata an Muaz bin Jabal, daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dia telah berkata, qultu, maka aku telah berkata, ya Rasulullah. Dan Muaz dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, khabarkan kepada aku amalan yang membolehkan aku dimasukkan ke dalam syurga Allah, wa yuba'iduni 'anil nar, dan menjauhkan aku daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pertanyaan daripada Sayyiduna Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, tolong ajakkan, tolong khabarkan kepada aku apa dia amalan yang bila aku buat ni membuatkan aku masuk dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an azimin, sesungguhnya wahai Muaz, engkau telah bertanya an azimin, satu perkara yang sangat-sangat besar wahai Muaz. Tuan-tuan, pasal apa Nabi SAW kata pertanyaan Muaz bin Jabal ni adalah pertanyaan yang amat-amat besar? Tuan-tuan, kata ulama hadis pada mensyarahkan hadis ni, kerana Muaz bin Jabal ni dia tanya, tuan-tuan, berkenaan dengan kemuncak manusia pada hari akhirat besok. Dan kita esok-esok ni kita nak pergi ke mana? Kalau tanyalah dengan anak kita, tuan-tuan tak usah tanya anak kita, tanya dengan kita sendiri. Esok-esok ni kalau kita mati esok, ke mana yang kita nak pergi? Tuan-tuan, kita akan kata kita nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita minta perlindungan sangat-sangat supaya kita tak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kemuncak kepada perjalanan kehidupan manusia. Dan orang yang dimasukkan dalam syurga Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha, maka dia akan kekal di dalam syurga tersebut. Dan Masya Allah, disebutkan oleh ulama bahawa manusia yang dimasukkan ke dalam syurga Allah, yang kekal buat selama-lamanya ini, tuan-tuan, dia akan kekal dengan segala nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lagu mana nikmat syurga Allah taala ni? Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah nikmat yang mata tak pernah tengok, dan ni kekal buat selama-lamanya. Dan juga dia adalah nikmat yang telinga tak pernah dengar sebelum daripada ni. Dan nikmat ni didapatkan oleh ahli syurga Allah, khalidina fiha,
dalam keadaan dia kekal di dalam syurga Allah. Dan maka kerana tu Nabi SAW kata, Muaz, benda yang kamu duk tanya ni an azimin, ianya merupakan perkara yang amat besar. Kemudian kata ulama lagi, dan dia merupakan perkara besar kerana nak melaksanakannya berat. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih. Kata Nabi, syurga ni dia dipagari dengan perkara-perkara yang tak disukai oleh hawa nafsu manusia. Tuan-tuan, ni jalan nak menuju ke syurga Allah. Tuan-tuan, macam taksat ni kan, kita tiap-tiap hari Jumaat, kita akan baca sajadah dan juga surah Insan. Tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah, dia adalah sunnah Nabi SAW. Nabi ni bila mai pada hari Jumaat, Nabi kerap membaca dua surah ni pada solat subuh, iaitu suratul Sajadah dan juga suratul Insan. Tuan-tuan, saya nak tanya, surah tu panjang ke pendek? Panjang. Tuan-tuan, panjang. Imam pun saya lah baca pun berasa macam tak cukup nafas. Macam tak cukup nafas. Kadang-kadang rengkung dia mai kering. Pasal apa? Panjang. Masya Allah. Tuan-tuan, tapi itulah dia jalan nak menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu Nabi SAW kata, huffatil jannatu bil makarih. Syurga ni dia dipagari dengan benda-benda yang hawa nafsu dia tak suka. Manakala kata Nabi, wa huffatin nar, manakala neraka itu dia dipagari bisyahawat, dengan perkara-perkara yang disenangi oleh hawa nafsu manusia. Dan kalau kita tak nak dapat kelebihan, tak payah mai solat subuh berjemaah. Dan kalaulah kita tak mau doa kita dikabulkan oleh Allah, dan baru ni orang wukuf di Arafah, kita tak payah ambil tahu, tak payah berdoa dengan Allah Ta'ala. Dan maka jalan nak ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala ni mudah, iaitulah yang bersesuaian dengan hawa nafsu. Dan kerana tu Nabi SAW kata, laqad sa'alta an azim, kamu tanya ni wahai Muaz satu pertanyaan yang begitu besar. Dan lalu Nabi SAW kata, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Dan lalu kata Nabi SAW, benda yang kamu tanya ni, kalaulah dia dipermudahkan oleh Allah, dia akan dipermudahkan bagi sesiapa yang Allah Ta'ala mudahkan bagi dia. Tuan-tuan, nak habaq dengan kita apa dia? Perbuatan baik ni yang membolehkan kita masuk dalam syurga Allah, yang menjauhkan kita daripada api neraka ni, hanya bagi orang yang dipermudahkan oleh Allah untuk beramal dengan dia. Dan tuan, kerana tu Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi berdoa kepada Allah. Dan apa dia doa Nabi SAW? Allahumma yassirli huda. Ya Allah, mudahkan bagi aku ni hidayah, ya Allah. Tuan-tuan, Nabi SAW pun minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma yassirli huda. Ya Allah, mudahkan bagi aku hidayah. Tuan-tuan, nak tunjuk kata apa?
kita tak akan mampu melakukan kebaikan dan kita tidak akan mampu menjauhkan diri daripada benda yang diharamkan oleh Allah, melainkan bila mana seseorang itu diberikan hidayat dan juga taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, doa dengan Allah dengan doa yang Nabi ajak pada kita tak sah ni. Allahumma yassirli huda. Ya Allah, mudahkan bagi aku petunjuk Engkau ya Allah. Tuan-tuan, kita ni kalau Allah tak bagi taufik, kalau Allah Subhanahu wa taala tak beri petunjuk kepada kita, tuan-tuan, kita tak akan mampu melakukan kebaikan dan menjauhkan diri daripada benda yang diharamkan oleh Allah. Kerana tu Nabi SAW sebut. Dan kata Nabi SAW, bila mana Nabi berbicara soal berkenaan dengan ahli syurga dan juga ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sahabat tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah dia alamat-alamat bahawa orang ni ahli syurga dan orang ni ahli neraka? Tuan-tuan tengok apa kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalaulah dia tergolong dalam golongan ahli syurga Allah, yussira lahu amalun ahli jannah, dia akan dipermudahkan amalan-amalan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau dia ahli syurga Allah, tuan-tuan, benda ni kita muhasabah diri kita. Nah, kita dengan benda-benda kebaikan ni agak-agak lagu mana agak-agak. Tuan-tuan, ni ada satu tempat lah. Ada satu tempat. Dekat mana? Hak tu rahsia. Nah, tu rahsia. Tuan-tuan, satu hari, masa tu saya ada. Satu hari ada satu orang kaya ni, dia nak bagi sumbangan kepada orang ramai. Tuan-tuan, sumbangan tu bukan banyak mana pun. Dia bubuh dekat dalam envelope, dia bubuh dekat dalam apa ni, dalam sampul surat tu. Tuan-tuan, tak banyak mana pun. RM50 ada dalam tu. Dan dia bagi dekat mana? Dia bagi tu dekat masjid. Masya Allah. Nah, dia bagi dekat masjid. Tuan-tuan, hak yang mai ke masjid ni, hak yang sihat tu dah tentu mai dah. Tuan-tuan, hak yang sakit ni, nah, hak yang sakit ni pakai kerusi roda, pakai macam-macam, pakai tungkat, penuh masjid hari tu. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana nak menerima bantuan yang dalam tu cuma ada RM50 saja. Tuan-tuan, kita akan pi khabat. Tuan-tuan, kita akan ligan walaupun RM50. Apa kata Nabi SAW? Tanda bahawa dia ni adalah ahli syurga Allah. Yussira lahu amalun ahli jannah. Dia dipermudahkan melakukan amalan-amalan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita tengok kehidupan setiap imam-imam besar dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, mereka semua ni bukan orang yang sihat. Tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang kita baca dia punya karangannya pada pagi ni, tuan-tuan, dia meninggal sekitar umur 43 tahun. Setengah riwayat kata dia meninggal pada umur 45 tahun. Tuan-tuan, dia ada sakit tak? Dia ada sakit. Tuan-tuan, tambah pula lagi, dia tak pernah merasai nikmat berkahwin. Ni Imam Nawawi. Tuan-tuan, tetapi tidak menghalang mereka ni daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sebab? Kerana mereka adalah min ahlil jannah,
daripada ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanda bahawa dia adalah ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yussira lahu amalun ahli nar. Dia dipermudahkan melakukan amalan-amalan ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, benda baik dia berat, manakala benda-benda yang diharamkan oleh syarak oleh Allah, yang ni yang dia minat sangat dan mudah untuk dia melakukannya. Dan tuan, maka kerana tu Nabi SAW ajak pada kita doa. Dan tuan, Nabi pun berdoa dengan doa ni, Allahumma yassirli huda. Ya Allah, mudahkan bagi aku itu petunjuk daripada Engkau, ya Allah. Baik. Kemudian Nabi SAW kata, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaih. Ya, benda yang kau tanya ni wahai Muaz, kalaulah dia dipermudahkan oleh Allah kepada seseorang, maka dia mudah untuk melakukannya. Dan maka Nabi SAW pun sebut, tuan-tuan, apa dia amalan yang boleh dimasukkan ke dalam syurga Allah dan dia menjauhkan seseorang daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, yang pertama sekali Nabi kata, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Ni benda pertama sekali. Kamu menyembah Allah ataupun kamu menjadi hamba kepada Allah, la tusyriku bihi syai'a. Kamu jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Tuan-tuan, ni perkara pertama sekali. Tuan-tuan, maknanya apa? Kata ulama hadis, dia mensyarahkan hadis ni, ulama kata, benda pertama yang ditekankan oleh Nabi SAW adalah soal berkenaan dengan keimanan, ketauhidan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu iman ni kita tak boleh buat main-main. Tuan-tuan, sebab itu kita nak beramal apapun, tuan-tuan, kita nak iktikad apapun, tuan-tuan, kita nak belajar apa sekalipun, tuan-tuan, kita kena perhati, kita kena tengok, adakah benda yang kita buat ni dia akan mengganggu gugat keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ni ayat tentang iman. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaumun la yanfa'u malun wala banun. Kata Allah, kamu akan sampai, kata Allah, pada satu hari, anak beranak, harta benda tidak akan memberikan manfaat, kata Allah. Tuan-tuan, bila hari ni? Hari yang disebut oleh Allah Ta'ala ni hari bila kita dah mati esok. Tuan-tuan, hari di mana kita akan ditembak segala amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pada hari itu harta, kalau ada harta dia tak beri apa-apa jaminan. Tuan-tuan, anak beranak pun dia tidak akan memberikan jaminan pada hari akhirat besok. Bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari akhirat ayah akan lari daripada anak dia. Tuan-tuan, anak akan lari daripada kedua orang tua dia. Sahabat qarib akan lari daripada kawan dia. Segala kenalan pada hari akhirat akan lari daripada orang yang dia kenal. Tuan-tuan, pasal apa saling lari melarikan diri ini? Tuan-tuan, kerana tak mau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala kata,
Kalau dah semua ni tidak memberikan manfaat, habis tu nak jumpa dengan Allah Ta'ala lagu mana? Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan kata Allah, kamu jumpa, kamu datang kepada Allah dalam keadaan hati kamu sejahtera, kata Allah. Tuan-tuan, ulama tafsir menyatakan hati sejahtera ni maksud dia apa? Tuan-tuan, hati sejahtera ni adalah orang yang iman dia diterima oleh Allah, tauhid dia diterima oleh Allah, dan dia melakukan segala amalan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu jangan kita gadai tak tentu pasal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara iman yang pertama ni kerana nak menunjukkan pada kita bahawa iman dia merupakan kepada asas penerimaan amalan-amalan lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, masya-Allah berlaku khilaf di antara ulama. Bagaimana orang yang kafir dia melakukan kebaikan atas dunia. Tuan-tuan, ulama berkhilaf. Antara ulama kata amalan dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni orang yang kafir ni, orang yang iman dia tak diterima oleh Allah. Tuan-tuan, dia buatlah segala amalan kebaikan apapun tak diterima oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, manakala pendapat kedua pula kata, tuan-tuan, ni pendapat kedua. Ulama kata, orang yang kafir ni bila mana dia melakukan kebaikan itu hanyalah akan dibalas di atas dunia semata-mata. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia punya amalan kebaikan tu ya dia dikira baik, tetapi tidak boleh ditimbang pada hari akhirat besok. Tuan-tuan, masya-Allah berkhilaf sekali ulama sama ada diterima ataupun tak diterima dia punya amalan kepada Allah. Tuan-tuan, tapi bagi orang yang masih lagi ada sekelumit iman kepada Allah, disebutkan oleh ulama, walaupun dia dimasukkan ke dalam neraka Allah, bila habis segala dosa dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tuqimus salah, dan hendaklah kamu dirikan sembahyang, wa tu'tiyaz zakah, dan hendaklah kamu mengeluarkan zakat, wa tasumu Ramadan, dan hendaklah kamu berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjul bait, dan hendaklah kamu mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Summa qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagi kepada Muaz, ala adulluka ala abwabil khair, kamu nak tak wahai Muaz, aku tunjukkan pula kepada engkau pintu-pintu kepada kebaikan. Tuan-tuan, yang ni kita baca sahaja, nanti kita akan terang pada tazkirah Jumaat nanti. Lalu kata Nabi SAW, pintu kebaikan itu as-sawmu junnah, puasa dia adalah pendinding. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah, dan sedekah memadamkan segala dosa-dosa. Kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Was-salatur rajul fi jawfil lail, dan salat pada waktu malam, seseorang yang bangun pada tengah malam, dia sembahyang dan dia bermunajat kepada Allah. Summa tala, kemudian Nabi pun baca satu ayat daripada surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji' hatta
hatta balagha ya'malun, sehingga sampailah kepada ayat ya'malun. Tuan, yang ni kita akan terangkan nanti pada tazkirah Jumaat sekali lagi. Tuan, hadis ni dia panjang lagi. Mula-mula Nabi berikan amalan yang boleh masuk dalam syurga, menjauhkan diri daripada neraka. Kemudian Nabi beri pula pada Muaz, wahai Muaz, amalan ni ada pintu dia. Tadi 3 benda yang kita sebut sebagai pintu-pintu segala kebaikan. Dan yang terakhir, Nabi sebut kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, kamu nak tahu tak pula, semua amalan yang aku beri tazak ni, ada satu amalan yang bila kamu buat, dia akan cover semua sekali. Tuan-tuan, Masya Allah. Kerana tu Nabi SAW kata apa? Hadis ni ataupun pertanyaan Muaz ni merupakan pertanyaan yang sangat besar, kerana dia melibatkan perkara syurga dan juga neraka Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung dia punya huraian dia pada tazkirah Jumaat nanti insya-Allah. Jadi cukup setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri. Walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.